dari Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia menganjurkan Hari Kru Filem Malaysia 2024. Terima kasih Encik Aimi atas pengenalan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sekali lagi. Yang berusaha Tuan Khalil Haji Saleh, Barisan Jawatan Kuasa Tertinggi Profima dan sahabat kru yang dikasihi sekalian. Sebagaimana kita maklum, tadi telah pun selesai Mesyuarat Agung Profima 2024 dengan beberapa bentangan, laporan dan way forward yang dibincangkan. Harapan kita semua aktiviti dan program telah dirancangkan dapat dilaksanakan dengan baik, mungkin untuk faedah semua sahabat-sahabat kita ahli Profima. Sedikit ulasan yang boleh kita kongsikan daripada rumusan Mesyuarat Agung ialah pemantapan usaha meningkatkan sumber kewangan dalam persatuan dari aspek penjanaan, pendapatan Profima, usaha peningkatan jumlah keahlian dan kumpulan data serta usaha memperkasakan program latihan, pentauliahan, pengiktirafan berimpak tinggi kepada ahli Profima dengan program-program kolaborasi bersama Pusat Pengajian Tinggi. Marilah kita doakan supaya usaha Barisan Pengurusan Tertinggi Profima dengan sokongan ahli dipermudahkan dalam segala bentuk untuk menzahirkan supaya semua aktiviti dan program telah dirancang dapat berjalan dengan baik. Amin. Yang berusaha Tuan Presiden dan sahabat kru sekalian, sekali lagi diucapkan selamat datang semua pada hadir ke sesi kedua acara kita hari ini, iaitu sesi bual bicara bersama Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmi. Sebagai maklum bersama, sebelum kita mulakan sesi bual bicara, izinkan saya untuk maklumkan bahawa sesi ini akan dikendalikan oleh Tuan Khalil Haji Saleh sebagai moderator, itu Presiden Profima kita sendiri. Sebelum itu saya bacakan sebuah ringkas bila tetamu hormat kita pagi ini. Yang berbahagia Datuk Azmi Saifuddin Muttalib, yang bersama-sama kita pagi ini ialah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, yang baru bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa 1 November 2023 sehingga 31 Oktober 2025. Beliau pernah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah FINAS antara Januari 2017 hingga 2019 serta memiliki pengalaman luas dan berkelulusan ijazah pengkomputeran dari Universiti Sheffield Hallam, United Kingdom. Betul itu Beliau telah memulakan kerjaya di bahagian kreatif multimedia Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dan pernah berkhidmat sebagai pengarah urusan di Base FX. Baiklah, untuk tidak mendengarkan masa majlis dengan ini menyemput dengan penuh takzimnya yang berbahagia Tuan Presiden Profima, untuk mengiringi yang berbahagia Datuk Azmi Saifuddin Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, mengambil tempat di atas pentas dan seterusnya memulakan acara. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis Encik Azim yang merangkap bendahari Profima. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini alhamdulillah kita dapat bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif FINAS yang baru, tapi saya rasa dah 3 bulan. Betul 3 bulan ke 2 bulan? Lebih kurang lah. Genap 3 bulan. Genap 3 bulan. Dan juga saya rasa Datuk Azmi tak asing dengan kita sejak daripada dulu lagi. Siapa yang mengenali dulu TKP FINAS, dan juga kita dah macam kawan sangat. Tetapi apabila Datuk Azmi naik sebagai CEO FINAS, jadi kita rasa sangat bangga kerana sahabat kita, kenalan kita dan juga orang yang kita kenal berada di puncak untuk mentadbir agensi kerajaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bual bicara tidaklah berapa formal yang kita tetapkan. Jika ada soalan, apa saja soalan daripada tuan-tuan boleh diajukan, boleh angkat tangan, nanti mic akan diberikan. Cumanya kita juga akan bertanya beberapa soalan yang kita telah sediakan. Diharapkan hari ini memberi manfaat kepada semua. Kita mengharapkan lebih ramai lagi yang hadir. Dan kita telah buat hebahan Hari Kru Filem Malaysia ni tu. Tahun lepas kita lebih kurang ada 600-700 orang tu. Jadi waktu itu kita buat di dataran karyawan FINAS. Tapi tidaklah sehebat begini bila bercakap semua orang fokus.
di daftaran karyawan itu bila bercakap orang lain isap ukuk dan juga orang lain bersembang. Jadi sukar untuk menyampaikan apa-apa saja informasi ataupun pandangan di pentas pada ketika itu. Baik, tanpa membuang masa, saya ingin mengajukan satu soalan sebelum kita pergi lebih jauh. Datuk, sebelum Datuk menjawab beberapa soalan, saya ingin bertanya, apakah perkara pertama yang Datuk fikirkan apabila mengetahui Datuk akan mengetuai Finas, akan menjadi CEO, apa perkara pertama yang terlintas lah dalam fikiran Datuk ketika? Silakan, Tok. Okay, terima kasih. Tapi mungkin sebelum saya memulakan ataupun menjawab soalan, saya terima kasih pada pihak Prof. Hima, Presiden Cik Khalil. Terima kasih pada Dewan Bahasa kerana membenarkan kita menggunakan venue pada pagi ini. Kepada rakan industri, ahli jawatankuasa Prof. Hima, rakan media dan juga daripada pihak Dewan Bahasa dengan Finas. So, terima kasih sekali lagi. Saya dimaklumkan hari ini merupakan hari cuti kan untuk wilayah, dan juga dimaklumkan oleh pihak Prof. Hima dan Cik Khalil bahawa dia nak jadikan hari ini seperti hari kru kan. So saya rasa saya alu-alukanlah perkara tersebut. Saya akan berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi Finas dan harap-harap kita boleh dapatkan jadikan ini sebagai acara tahunan, dan juga kan, saya pun dapat satu cadangan daripada Cik Khalil di mana kalau boleh hari ini kru-kru semua bercuti lah kan. Betul, Tok. Terima kasih, Tok. Okay. Saya alu-alukan lah mana-mana cadangan yang bagus. Okay, kepada soalan tadi, memang saya sememangnya tak jangka lah kan. Sebab memang kita pernah sebelum menerima tawaran tersebut, saya ada jumpa Datuk Kamil, jumpa ahli Libor yang lain. Selalunya bila kita berjumpa tu kita berbincang ataupun kongsi pandangan, tapi tak pernah menceritakan tentang adakah ingin balik ke Finas kan. So sebenarnya apa yang saya nak ceritakan ni adalah, kalau first time bila saya dengar news tersebut, memang saya duk fikir baju apa saya nak pakai lepas ni dah lama tak masuk pejabat ni. Tapi cerita pasal baju ni, ini memang kisah benar lah. Kalau tengok pada saya punya gambar pertama saya di kementerian, so hari pertama tu kena ke kementerian dulu, paginya berjumpa dengan Datuk KSU. Sampai kat kementerian tu saya baru teringat saya lupa bawa jaket. So saya terpaksa pinjam, dan kalau tengok gambar pertama tu memang koordinasi color tu tak betul lah. So tapi alhamdulillah lah, sebab pertemuan yang seterusnya dengan YB Menteri di Parlimen, saya sempatlah ambil baju kan. So pendekkan kata, memang okey ke? Saya terima cabaran ini, dan kita tahu bahawa isu-isu semasa bukan hanya tertumpu kepada industri kreatif saja. Kita masih lagi berada dalam post pandemik, dan ekonomi masih lagi belum stabil. So dia kesannya memang tak apa dapat jangkakan lah kan. Cumanya yang saya fikirkan adalah di mana bagaimana Finas dapat bantu dengan lebih berkesan kan. Itu je lah saya punya pandangan. Tak ada kan? Test 1 2 test bateri. Test. Okey. Terima kasih, Dok, atas jawapan tu. Kita ada 1 jam sebenarnya slot dengan Datuk ni. Datuk nak pergi ke Kuantan lepas ni sebab ada retreat daripada kementerian dengan menteri, dengan timbalan menteri. Prof. Hima juga jemput menteri datang sebenarnya, dan juga timbalan menteri datang, tapi semuanya dah ada perancangan awal. Jadi Datuk juga terlibat, Finas semua terlibat, ramai yang terlibat. Jadi
Masa yang ada ni kalau boleh kita gunakan sebaiknya jika ada apa-apa yang pertanyaan. Soalan kedua Tok, bagaimana Datuk melihat daripada sejak Datuk keluar daripada Finas dan jika tiba-tiba Datuk kembali, bagaimana Datuk melihat perubahan Finas itu sendiri ataupun hala tuju atau apa saja tentang perkembangan Finas? Sejujur-jujurnya memang banyak perubahan, peningkatan dari segi program yang telah dianjurkan, bantuan yang telah diberikan. Saya ambil contoh, tahun lepas saja bila kita buat pengumuman hujung tahun lepas, memang banyak pencapaian terhasil. Daripada, saya rasa lebih daripada 10 ataupun 15 filem-filem berjaya dalam peringkat antarabangsa festival. Box office tahun lepas pun mencapai lebih kurang 100 juta box office, and then kita punya kru dan juga pekerja-pekerja dapat pengiktirafan dalam negara dan luar negara. Dan saya nampaklah banyak perubahan dari segi, contohnya kita punya production value ataupun kita katakan sebagai production cost ataupun budget melalui penstreaman online OTT dah mula percaya untuk memberi lebih banyak projek pada producer ataupun tim daripada Malaysia. So saya nampak ini merupakan perubahan ataupun lonjakan yang positif daripada selepas saya meninggalkan Finas 2018. Sekarang ni dengan perubahan di mana production level tu dah meningkat. So saya rasa benda ni memang amat positif. Dan kita faham usaha-usaha ni yang dilontarkan ataupun ditanam ni bukannya hasilnya sehari dua. Jadi kadang-kadang kita nampak 5 tahun baru nampak hasilnya, 10 tahun baru nampak hasilnya. So daripada report card yang kita terima tahun lepas, memang menunjukkan industri ni dah menuju ke arah yang disasarkan. Cumanya kita tahu 2020, 2021 pandemik tu memang kesannya pada seluruh industri. So saya harap kita boleh boleh bekerjasama balik dan membawa industri ini ke tahap seperti yang 2019 kan. Saya rasa masa 2019 tu memang agak tinggi juga dia punya pencapaian. Box office sahaja total collection antarabangsa dan lokal lebih kurang 1 bilion. Saya rasa yang tu bahagian Pawagam. Untuk TV pun banyak program-program telah dihasilkan. So selepas pandemik memang dikatakan separuh lah dia punya ekonomi punya turnover. And Pawagam hanya sampai 500 juta dan kita harap dia akan meningkatlah daripada setahun ke setahun. Kepada yang industri TV memang ada banyak perubahan. Dari segi bila OTT ni masuk, perubahan inilah kita bagi Finas, kita kena betul-betul memahami the next 5 years apakah perubahan yang akan efek kita punya kru, producer, director, artis kemudian hari. Sebab kita dah nampak almost possibility untuk kita membawa konten kita keluar tu memang besar. Kita contohnya hari tu View dengan ataupun IC dah announce 1-2 daripada drama-drama yang lokal yang dapat sambutan dah dibawa ke China. So saya nampak benda ni agak positif. So saya kena lihat keseluruhan lah, TV, OTT, Pawagam. So itulah sedikit yang saya boleh ceritakan. Tok, kita semua tahu, umum semua tahu bahawa jawatan CEO di Finas ni 2 tahun begitu tu. Kalau ada rezeki dia boleh pergi 2 term, 4 tahun begitu. Jadi sudah tentulah Datuk ada perancangan ke mana 2 tahun ataupun 4 tahun. Boleh Datuk ceritakan sikit, kongsi bersama-sama kalau ada bahagian sektor pekerja terlibat sama ke atau silakan Tok. Sebelum saya bercerita lebih lanjut tentang misi dan visi yang ingin saya bawa, memang amanat menteri semasa saya mulakan tugas adalah ingin membawa ataupun make sure Finas ni kita fokus kepada production berkualiti. Itu yang pertama yang dia katakan.
Yang keduanya, kita nak bawa kita punya konten-konten ni ke peringkat antarabangsa. Maksudnya kita nak ada lonjakan. Daripada misi ataupun visi menteri ni lah, di mana pada akhir tahun lepas saya bersama dengan ahli Perbadanan Board Finas, kita adakan satu mesyuarat retreat, dan daripada mesyuarat tersebut kita telah merumuskan 3 perkara. Yang pertama, memang kita panggil rekalibrasikan balik Finas, di mana kita ingin jadikan Finas ni lebih relevan, lebih mantap, dan juga lebih memberi services yang terbaik kepada industri. Itu yang kita nak bagi pihak Finas. Yang keduanya adalah tentang industri tersebut, industri kreatif ini. Memang kita nak majukan industri ini lebih ke arah economic driven, tapi kita faham dalam keadaan sekarang ni banyak cabaran. Yang saya lihat adalah bagaimana kita make sure, because Finas kita is a policy maker. Kita nak make surekan bila kita buat sesuatu policy, dia akan terkait dengan semua ekosistem, kan? Tak kira lah daripada pawagam, pemahami apa semua ni, kepada production, kepada distribution, teknologi pun kadang kita terlepas pandang. Kadang bahagian teknologi ni berbagai-bagai yang boleh dikerjasamakan di dalam industri, kan? Dan akhirnya tentang kitanya skills lah. So saya, kalau boleh, kita Finas ni kita nak make sure kita settlekan ataupun touch all aspect of the business ataupun industry ecosystem. Itu on the industry. Yang ketiganya adalah tentang pembangunan modal insan, atau kita katakan training lah. Saya selalu gambarkan kepada pihak kementerian, pihak yang berkuasa lah, kan, stakeholders macam MOF semua ni. Kalau kita memberi satu bantuan pembangunan dari segi dana ataupun insentif, sebenarnya bahagian latihan pun kena sama ratio besarnya ataupun dia program yang kita nak push. Sebab kita faham kalau kita nak membangun satu industri tu, program modal insan ataupun training memang penting. Especially kita nak membentuk industri ni ke arah lebih ataupun 5 tahun, 10 tahun akan datang. Sini selalu saya kempen lah kepada pihak stakeholder, kementerian semua ni, kita kena push banyak program-program latihan. Mungkin saya kemudian saya akan cerita sedikit detail lah tentang program latihan ni. Sebab sebenarnya Finas tak semestinya Finas kita buat semua. Kita ada banyak-banyak pihak di luar sana seperti MARA, seperti HRDF yang menyediakan banyak program-program latihan ni. Bagaimana kita sebagai Finas, kita membuka ruang, memberi galakan atau dorongan ataupun kerjasama untuk pihak daripada ataupun industri daripada kreatif ni dapat benefit from all these agencies. Inilah 3 perkara yang telah diputuskan oleh mesyuarat board, di mana 3 trust: recalibrate Finas, strategizing the industry to the economic growth, and thirdly on the modal insan. Ini 3 perkara. So yang terakhir kepada visi saya lah sendiri, kan, baik saya pun masuk dari industri, keluar industri, kan, kita faham kalau boleh memang kita nak industri ni menjadi satu industri profesional, di mana siapa-siapa yang masuk industri ni akan rasa dia dapat, kan, sebagai career, kerjaya, kan, supaya future dia ada. Ini yang saya inginkan bentuk, supaya kita tahu nanti anak-anak kita semua akan rasa macam, ya, kita nak masuk dalam industri ni sebab ni. Kalau kita yang berada dalam industri ni, kita tahu yang kita akan pergi ke satu tahap dan ke tahap yang lagi satu. Itu yang saya ingin bentuk lah. Dan secara peribadinya, kalau boleh, kita nak semua orang dapat the benefits. Tak ada siapa yang ketinggalan. Itu yang saya harapkan. Okey, saya membuka kalau ada apa-apa soalan daripada pendengar dan juga peserta yang ada hari ini untuk bertanya kepada CEO kita. Peluang keemasan kalau nak tanya. Ada? Datuk, saya nak tanya pasal 2-3 hari ni pihak Perkeso ada jumpa Datuk. Okey. Isu kebajikan tu. Isu kebajikan di kalangan penggiat filem ni memang tak boleh lari daripada dulu sampai sekarang. Kita lihat ada positif yang berlaku di antara pertemuan
Ketua Eksekutif Pekeso dan juga CEO Finas. Jadi boleh Datuk kongsikan apakah persetujuan dan akan dilaksanakan bersama Pekeso selepas ini? Sebenarnya saya pun terima kasih pada CEO Pekeso lah kerana sudi kunjung ke Finas. Saya rasa pertama kali CEO Pekeso datang ke Finas kan. So memang kita alu-alukan dan banyak perbincangan telah diadakan. Tapi sebelum saya ke perbincangan Pekeso, memang saya nak tekankan di sini di mana kalau tiada pekerja tu tiada industri. Kan? Dan kalau kita any businesses, kita kena make sure yang pekerja-pekerja tu dijaga, and dia punya kebajikan dijaga. Tapi macam tu saya tentu sentuhkan sebelum ni di mana dalam keadaan ekonomi yang merudum semua ni, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan adalah make sure kita punya pekerja-pekerja punya kebajikan jangan terusik lah kan. Saya punya pengalaman lah, contoh saya punya pengalaman bila kita manage company ataupun manage Finas sebagainya. Apabila kita bajet kurang, apabila kita punya kewangan kurang, selalunya kita nak potong-potong bajet. Tapi kalau boleh, kebajikan pekerja jangan disentuh. Ataupun itu will be the last one. Itu yang saya punya mukadimah lah. So, balik kepada pertemuan saya dengan CEO Pekeso, memang ada beberapa perkara telah dibincangkan. Dan sebenarnya melalui persatuan pun kita faham seperti Prof Hima, seniman memang telah menjadi ejen korporat kepada Pekeso. Salah satu perkara yang kita bincangkan adalah di mana bagaimana kita ingin mewar-warkan lagi tentang pentingnya untuk kita carum dan juga make sure kita punya pekerja-pekerja ini terpelihara. Sekarang ni yang dimaklumkan oleh Ketua Pekeso tersebut, hanya setakat ini ada lebih kurang 4,000 saja yang mendaftar Pekeso. So kita faham di mana bawah Prof Hima ada lebih kurang 16,000, seniman lebih kurang 8,000 dan persatuan-persatuan lain. Kita harapkan kita boleh adakan satu jalinan kerjasama antara Finas, Pekeso dan juga persatuan. Mungkin kita akan adakan roadshow ataupun berikan talk untuk menggalakkan ahli-ahli untuk mencarum. Itu satu cara. Yang keduanya memang saya melihat dari segi peraturan-peraturan atau syarat-syarat di bawah Finas yang kita boleh laksanakan. Saya ambil contoh seperti SPP ataupun skim penggalakan produksi. Dia memang hanya satu mekanisme untuk kita collect data. Tapi sebenarnya dengan kaedah tersebut kita boleh memberikan satu syarat untuk menyatakan setiap ahli yang didaftarkan ataupun dalam daftaran persatuan kena ada caruman ataupun insured. So ini tengah kita kaji dan insyaAllah kita akan umumkan suatu hari nantilah. Yang ketiganya adalah tentang latihan sebenarnya. Ini satu yang amat menarik. CEO Pekeso mengatakan mereka ada lebih kurang bajet 60 juta untuk diperuntukkan untuk bahagian latihan kepada pekerja-pekerja kru-kru yang terjejas dari segi pendapatan ataupun dibuang kerja. Saya berada bincang dengan CEO Pekeso. Industri kita ni kebanyakannya adalah dipanggil freelancers ataupun pendapatan sendiri. So bagaimana untuk definisi sebagai dia tiada dibuang kerja atau tiada pekerjaan. So kemungkinan besar kita akan perhalusi bersama Pekeso untuk adakan kriteria untuk industri ini. Seperti contoh bila setahun 2 tahun dia tiada job ataupun income, mungkin tergolong dalam kategori tersebut dan dapat bantuan daripada Pekeso. Latihan-latihan tersebut bukan hanya tertumpu kepada pembangunan industri kreatif, tetapi industri ataupun industri lain juga. Jika dia nak jadi usahawan, dia akan linkkan kepada MARA dan sebagainya lah. Inilah 3 perkara yang saya lihat kita akan bekerjasama dengan Pekeso dan insyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan adakan satu MOU lah dengan Pekeso dan juga dengan persatuan-persatuan semua. Baik, terima kasih Datuk. Untuk pengetahuan Datuk, Prof Hima tahun lepas ke 2 tahun lepas? 2 tahun lepas kita dah MOU dengan Pekeso. Kita di antara persatuan awal yang MOU dengan Pekeso dan sehingga sekarang kita aktif. Lepas saja hampir 1,000 orang mencarum. Tes, okey?
Datuk, ini soalan agak nak kata sensitif tak sensitif lah tu. Kami di Profima kadang-kadang dapat sedikit laporan dan aduan. Kadang-kadang ada pihak penerbit yang mendapat dana tetapi tidak memberi gaji yang setimpal. Jadi mungkin ada pandangan daripada Finas. Itu yang pertama tu. Yang keduanya, ada aduan mengatakan bahawa dana daripada Finas adalah untuk super tele. Jadi dibuatnya filem, ditukarnya filem. Jadi kadang-kadang ada kita punya ahli tertipu dan tak ada dalam kontrak, tiba-tiba produser kita yang permainkan macam tu. Jadi apa pandangan dan juga reaksi Finas terhadap perkara ni tu? Sensitif gitu. Minta maaf. Boleh. Apa persoalan pun insyaAllah kita akan facilitate. Perkara ni bukan perkara baru. Saya rasa dah lama dibincang dan dilontarkan oleh Persatuan kepada Finas. Saya lihat memang bila saya katakan tadi di mana industri telah melonjak, di mana syarikat OTT telah membayar lebih. Kita pun tahu di mana masa 2021 RTM telah announce dia punya kadar pun dah dinaikkan. Dia punya kerisauan adalah jika kadar ni dah naik tapi kru masih dapat bayaran yang sama. Kan? Itu memang dia punya dilema dia. Siapa yang mengawal, siapa yang boleh take action on it. Again saya relate balik kepada SPP Finas ni yang saya nampak. Jika kita boleh masukkan lagi satu syarat-syarat seperti standard contract. Saya rasa standard contract ni telah dibincangkan 2-3 tahun yang lepas. Mungkin saya rasa tahun ni lah kita boleh terus laksana lah. Tak perlu nak tunggu lama-lama. Dia standard contract ni di mana kita syaratkan untuk semua producer menggunakan standard yang sama, di mana ia akan menyentuh tentang kadar bayaran, tentang waktu kerja, tentang caruman insurans. Ini yang akan berada dalam kontrak tersebut. Kita pun tahu tentang pembayaran, kadang-kadang pembayaran lewat, especially daripada TV station kepada producer dan producer kepada pekerja. Ini akan efek banyak benda. So salah satu perkara yang kita memang akan laksanakan adalah tentang standard contract. Memang YB Menteri pun ada mention tentang perkara ini dan pernah disoal dalam parlimen untuk diadakan satu solution untuk adakan standard contract. Cumanya standard contract ni kita nak letak di bawah peraturan mana nanti kita akan announce bersama dengan pengurusi Finas kemudian hari. Itu yang pertama, yang solusi yang kita boleh lihat. Yang keduanya adalah tentang pemantauan dan juga bagaimana Finas dapat bertindak dengan lebih pantas. Di sinilah di mana yang strategi utama yang tadi recalibrate oleh Finas, di mana saya ingin pihak Finas, pegawai-pegawai Finas juga rapat dengan industri. Dengan cara ini kita boleh dapat informasi dan kita boleh dapat satu report ataupun data yang sahih. Sebab benda-benda ni semua kita boleh linkkan balik sebenarnya dengan permohonan baru dana, permohonan FIMI. Contohlah kan, kalau producer tu memohon dana yang kedua untuk tahun akan datang, bila kita tengok track record dia tidak memuaskan, kita boleh buat tindakan. So sebenarnya semua sistem ni boleh diintegrasikan supaya kita memantapkan lagi dari segi peraturan ataupun memantau isu-isu yang berlaku dalam industri, dalam lapangan. So ini juga kaedah yang boleh kita laksanakan juga serta-merta. Cumanya yang perlu kita sekarang ni adalah setiap bahagian daripada perlesenan, daripada kita punya dana, pada yang engage dengan industri, dengan persatuan. So semua ni kena berhubung dan berbincang. Kadang-kadang kita tahu apabila persatuan ataupun pihak daripada industri memberi satu komplain, tapi satu komplain tu tiada penyelesaian. Sama juga Finas sebagai perantara dengan TV station dan juga pemamir seperti Powergam. Kita akan jadi seorang tengah lah
kan, bersama dengan Power TV Station, kita kena bekerjasama dengan MCMC. Pastikan MCMC pun faham tentang isu industri dan bagaimana kita tangani. Sekarang ni kaedah yang saya lakukan tahun ni, saya dah berjumpa dengan Datuk Suhaimi daripada RTM. Memang kita berbincang tentang beberapa perkara tentang industri. Memang Datuk Suhaimi pun ingin membawa RTM ke arah lebih maju, quality. Same time saya pun ada bincang tentang isu-isu industri. Bagaimana kita nak make sure yang perkara yang begini tak berulang lagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita sedang berbicara bersama Ketua Pegawai Eksekutif Finas dalam tajuknya Finas adalah teras kepada industri perfilman Malaysia. Jadi sudah tentulah peranan dan juga fungsi Finas itu sendiri memberi impak yang besar kepada kita. Kalau ada apa persoalan dan juga pertanyaan, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya Akmal Suryati binti Awang. Ya. Okey, saya bahagian kostum. Okey, saya nak cadangkan supaya kalau bahagian kreatif kita ada dana untuk penulisan dan juga untuk filem kan. Kenapa departmen-departmen lain tak ada? Contohnya untuk makeup, untuk production designer. Sepatutnya kita kena ada juga khas dana untuk kita upgrade. Satu lagi pasal mengenai filem kita, biasanya produser tidak menitik beratkan bajet untuk departmen-departmen ini. Misalnya dalam filem period, dia tak titik beratkan benda-benda ini. Nak benda yang bagus, nak macam Hollywood, tapi bajet tak seperti yang dikatakan. Okey, terima kasih Cik Akmal. Macam mana kita nak pergi lebih jauh kalau benda ni sistem bekerja kita daripada awal dah tak betul. Ya. Okey, terima kasih Cik Akmal. Silakan. Terima kasih Pak Akmal. Memanglah kita dapati bila dana tu dimohon oleh producer dan kita ada line producer, production manager yang menguruskan semua ni, kadang-kadang benda ni tak, kemungkinan besar ada yang terlepas pandang kan. Satu kaedah yang memang kita akan laksanakan untuk tahun ni adalah kita panggil executive producer role daripada pihak Finas. Ini kita akan laksanakan di mana setiap projek yang menerima dana, kita tak nak jadikan Finas hanya sebagai satu badan hanya proses dokumen saja. Sekarang ni dilihat seperti satu ejen yang proses dokumen, luluskan dan kita biarkan projek itu dalam fasa produksi. So sekarang ni kita introduce what we call executive production punya role. Memang masih lagi dalam perbincangan dengan ahli board untuk sama ada kita open benda ni kepada industri, so can be appointed as executive producer for Finas. So di mana setiap projek tu kita ada wakil Finas yang berpengalaman tentang produksi untuk memantau daripada A to Z. So saya harap dengan kaedah begitu kita dapat laporan dan juga kita as executive producer boleh menegur lah producer tersebut. Itu satu kaedah. Yang keduanya, mungkin saya cerita sedikit di mana dana-dana ni adalah kadang-kadang bila terlampau banyak dana pun menjadi masalah pada industri kan. So moving forward memang Finas bersama kementerian kita tengah do what we call resetting the business model. So kita akan lebih ke arah bila kita pilih projek tu, umpama kita akan invest dalam projek tu dan kita bersama-sama projek tu untuk habiskan. Sekarang ni memang bila ada 100 projek, pegawai Finas ada 3 orang saja, tak dapat nak mengawal properly. So dia umpama jadi macam bank saja. So saya nak jadikan Finas lebih kepada pembangunan industri di mana setiap projek yang kita invest tu kita akan bersama untuk completekan that project dan make sure yang seperti saya katakan tadi tiada yang terlepas pandang. Baik, Prof Iman sebenarnya baru-baru ni tahun lepas kita menghadapi masalah banyak komplain tu pasal orang kru kita kurang kerja tu. Maksudnya peluang kerjaya dah semakin kurang tahun lepas. Tahun lepas memang sangat ketara.
Prof Imam mula-mula kita tak percaya tu sebenarnya. Betul ke ada kerja, sebab ramai juga yang bekerja. Jadi kita buat satu kaji selidik di lapangan, lebih kurang 80 orang responden yang memberi jawapan. Jadi kita tengok betul tu. Maksudnya kita dapat 60% tu memang tak kerja, ada yang sampai 2 tahun begitu. Jadi sebagai agensi kerajaan, kalau untuk menyediakan peluang pekerjaan, kalau Profima bukan tempatnya lah. Kita lebih perjuangkan tentang benda-benda lain, kebajikan, pendidikan dan juga hal-hal berkaitan kerjaya. Tapi sebagai agensi kerajaan, so bagaimana Tok melihat peluang kerjaya akan datang lah Tok, sekarang dan akan datang Tok? Terima kasih lah. I think soalan ni memang penting untuk kita betul-betul selidik dengan ilmiah lah. Kalau saya tengok pada rekod laporan Finas SPP sahaja tahun lepas, ada lebih kurang 600 production shooting last year with a value of lebih kurang 500 juta punya production value. Itu on SPP, TV dan filem, dan on MIM Made in Malaysia Advertising lebih kurang 200 projek dan bersamaan dengan 250 juta punya value production. So kalau kita campur SPP dan MIM ni lebih kurang 800 juta punya production value shooting di Malaysia tahun lepas saja. So saya akan lihat lagi detail SPP dan MIM ni dari segi peratusan ataupun list of cast crew yang terlibat. So kalau boleh saya nak berjumpa dengan pihak Profima dan juga persatuan lain, kita nak tengok balik betul tak dia match dengan apa yang dilaporkan di bawah SPP dan MIM dengan yang apa di dalam laporan di bawah Profima. Kalau boleh, kita satu perkara yang kita boleh lakukan di mana contohnya insentif FIMI, kita memang menggalakkan projek ataupun projek luar negara datang. Kalau boleh sebelum dia datang tu kita dah buat perbincangan dengan produser ataupun studio antarabangsa tu, berapa kru yang diperlukan, equipment apa yang diperlukan, servis apa yang diperlukan, dan make sure that database daripada Profima, daripada database daripada agensi ataupun persatuan lain juga kita boleh tap, and kita make sure that more percentage of local punya talent will be optimized, supaya sedikit lah daripada 60% yang dikatakan tadi tak ada kerja, at least kita boleh tingkatkan dia punya peratusan tu, mengurangkan peratusan yang tak ada pekerjaan ni. Memang kaedah ni nampak macam apa panggil ni on theory paper, tapi kita kena usaha juga. Bila saya tengok daripada SPP, MIM, saya rasa benda ni memang penting untuk kita betul-betul duduk dengan persatuan. Dan saya kalau boleh lepas ni pun saya akan duduk bersama persatuan lebih kerap untuk bincangkan perkara ini. Sebelum-sebelum ni kita bila ada dialog dengan persatuan, dia kadang-kadang dia lebih kepada arah yang isu-isu yang memang di luar pada kawalan, umpama macam polisi tentang percentage ataupun harga RTM, harga TV station kan. Tapi kalau boleh saya nak sentuh juga perbincangan tentang perkara sebegini. Kalau boleh dana yang kita dah keluarkan, insentif kita dah keluarkan, projek-projek yang terbahasa yang kita telah bawa masuk Malaysia yang di mana dia punya penceritaan adalah untuk membawa investment ni, sepatutnya Profima yang ada lebih kurang 10,000 pekerja semua ni kan, 20,000 kena at least above 50% kena get benefit. Itu yang kita patut laporkan selepas ni. Baik Tok, sebab tu again saya selalunya avoid daripada soalan-soalan macam berapa box office kan. Sebab sebenarnya soalan macam ni lagi penting kan. Kalau kita buat pelaburan tu, betul, berapa kru, 200 kru Malaysia ke yang terlibat kan. Betul. Sebab benda ni adalah pendapatan pada isi rumah pada kru-kru tersebut. Baik Tok, salah satu teras perjuangan Profima memang pendidikan Tok, latihan. Macam Datuk cakap tadi, kali ini Finas dalam dana untuk DKD-nya dia akan selari dengan modal insan. Dulu kita ada chill program. Sekarang dah tak ada, saya tak tahu Finas ada ke tak ada. Tapi kami melihat, Profima melihat dengan program itu memberi impak dan kesan kepada sektor pekerja. Adakah ianya akan diwujudkan semula ataupun program dulu tu merugikan atau ada lompongnya, bagaimana?
kecil tu memang lama tak I think dah lama stop kan. Cumanya saya nampak dia memang program yang bagus. Saya ada nampak satu paper daripada bahagian latihan Finas memang nak rebrand balik that program. InsyaAllah dalam tahun depan kita akan laksanakanlah, di mana kita akan mulakan dulu dengan dipanggil job placement. Okay, kita akan bawa beberapa kru ataupun Malaysian punya pekerja ni ke big studio punya placement. Itu salah satu contohlah. Balik kepada program latihan, seperti Kak Akmal katakan tadi, kalau boleh kita nak semua bahagian pun menerima ataupun kesan daripada program-program kita. Bawah Profima saya difahamkan ada lebih kurang 100 bidang. Untuk kita nak cover semua memang tak mampulah bawah Finas. So strategi yang Finas bawa untuk tahun ini adalah kita akan kerjasama dengan semua pihak, daripada even Perkeso, MARA, HRDF dan juga SME Corp. Mereka semua pun ada program-program latihan. So tak semestinya Finas yang kelola dan Finas keluarkan bajet untuk industri. So kita akan membuka ruang pintu-pintu di mana industri kita juga dapat masuk ataupun benefit from this training punya program. Dan kalau boleh saya akan strukturkan training program ni more structure. Kita dah terima program 1 tahun. So dalam masa terdekat bila saya panggil balik semua persatuan, kita akan bentangkan 1 tahunnya program, dan di sinilah kita akan bekerjasama dengan semua persatuan. Sebab sebelum ni memang persatuan adalah yang mengelolakan sebahagian daripada training tersebut, dan yang terbaru ni adalah kita nak kerjasama di luar daripada Finas juga, seperti MARA, HRDF dan Perkeso. Baik, terima kasih Datuk atas soalan. Saya lupa nak terima kasih kepada Datuk sebab program kita ni juga adalah ada sedikit bantuan daripada Finas. Terima kasih banyak. Kalau tidak memang agak sukar kita nak meneruskan program kita. Datuk, kejap lagi kita ada satu bual bicara berkenaan dengan isu bahasa Melayu dan juga budaya dalam filem. Jadi sebelum kita pergi slot tu, Datuk, kita dengar dulu apa pandangan Datuk ataupun apa sensitiviti Finas ke atas isu bahasa Melayu dan budaya dalam filem. Apa pandangan Datuk? Ini memang sepatutnya kita kena bagi pada panel seterusnya ni. Mungkin saya buka mukadimah lah kan. Memang banyak persoalan perbincangan tentang perkara ini. Memang kita tahu filem membawa budaya dan keadaban sesuatu bangsa kan. So saya harap content creator dia akan memahami perkara ini. Di mana contohnya saya akan bagi seperti filem Melayu ni ataupun bahasa Melayu memang kat Malaysia je ada kan. Kalau saya ada berbincang dengan Datuk Yusof dengan lain, dia kata dia buat filem Melayu untuk Malaysian market. Kalau dalam dunia ni orang Malaysia yang tengok filem Melayu kan. Bahasa-bahasa lain contoh seperti Mandarin, Cantonese, dia ada markets, Taiwan, Hong Kong, China, tapi bahasa Melayu di sini. So seboleh-bolehnya kita memperkasakanlah kan? Jangan kita tidak mementingkan tentang perkara tersebut. Kalau kita sendiri di Malaysia pun tak mementingkan perkara tersebut, siapa lagi nak lihat tentang perkara ini? Sama juga dengan isu apabila kemudian hari tentang FFM, festival apa semua ni. Kalau kita tak make sure yang bahasa Melayu ni kita betul-betul angkatkan, bukan kot negara lain yang nak angkatkan. So again balik pada kita punya landscape ataupun motif. Memang bagi saya sebagai bukan sebagai Finas pun saya kata memang benda ni memang penting lah untuk dikekalkan dan kita teruskan. Sebab sekarang ni dengan bahasa dah tidak menjadi isu untuk ekspor. I think after Netflix telah berjaya membawa filem-filem dengan bahasa lain untuk dapatkan sambutan di negara lain. So bahasa dah jadi not a barrier anymore. Dahulu memang problem
kita tahu animasi yang senang untuk kita jual sebab dia dubbing senang apa semua, tapi kalau drama memang tahun 90-an memang susah nak jual drama bahasa Melayu ke apa semua ni kan. Tapi saya nampak dengan perubahan penonton yang melalui teknologi OTT ni ada perubahan kan? Orang dah tengok filem Korea, orang Brazil dah tengok cerita-cerita Asia kan? Kita tengok cerita-cerita daripada Norway lah, mana-mana kan. So again, bila benda ni terbuka, lagi bagusnya kita perkasakan lagi bahasa kita kan. Berapa kita nak mencampur adukkan ke bagaimana, perkasakan, go for it. Okey, terima kasih Datuk. Sebab saya pernah duduk dekat Dewan Bahasa dan Pustaka ni tu, memang kita memperjuangkan isu bahasa dan budaya. Baik, kalau ada apa-apa soalan, dipersilakan dipentas. Jika ada pandangan soalan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Finas, jarang-jarang sekali mana-mana perkumpulan untuk bersama dengan CEO Finas. Silakan, siapa? Cik Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berkenaan dengan filem antarabangsa. Bila masuk ke negara kita, saya rasa kita perlu hadkan berapa ramai diorang boleh bawa. Pasal negara lain, dia ada, macam Thailand, macam Indonesia, kena gunakan lokal lebih ramai daripada Masuk untuk syuting ke masuk tayangan? untuk syuting. Okey. Bila syuting, ini pengalaman saya bila saya terlibat dengan Anna and the King sebelum ni, dan juga Marco Polo dan beberapa lagi filem-filem luar negara. Pasal diorang bawa ramai daripada luar, tidak menggunakan kita punya kru lokal. Contohnya Marco Polo, terlalu ramai daripada Thailand, daripada China, daripada macam-macam negara, daripada Australia, tapi Malaysia sangat sedikit. Itu pun saya bernasib baik, saya dapat membawa kru saya lebih kurang 30 orang di bawah saya. Itu tahun berapa tu? Tahun 2014, 2000, pasal saya bersama Marco Polo selama 3 tahun. Okey. Terima kasih Cik Akmal. Rasanya Datuk bukan TKP waktu tu kan? Bukan. Tu masa tu saya masih di MDEC. Memang bahagian galakan perfilman bawah FIMI, saya telah berbincang bersama mereka minggu lepas untuk melihat tentang proses-proses penambahbaikan, termasuklah tentang kota dan kru ini. Kita lihat memang 2-3 tahun lepas memang FIMI insentif ni menjadi satu bahan ataupun insentif yang hangat di mana ramai orang apply antarabangsa. Saya rasa tahun lepas saja kat lebih kurang ratus-ratus projek yang menerima insentif ni. Cumanya dia persoalan adalah bila dia projek yang pertama, kita faham mungkin dia ada percentage yang kurang untuk mengambil pekerja lokal, tapi bila dia dah masuk ke projek kedua, ketiga, sepatutnya dia peratusan mengambil local crew tu lebih tinggi. Dan satu tahap di mana bab FIMI ni pun dah masuk ke tahun yang saya rasa lebih pada 10. So 5 tahun yang akan datang ni, kalau boleh kita nak make sure ketatkan lagi kota tersebut. Kalau boleh hingga, sebab sekarang ni memang kotanya 30% local crew. Tapi kalau kita boleh naikkan hingga ke 70%, saya rasa kita punya industri memang telah ready. Mungkin masa Marco Polo 2013, kemungkinan besar masa itu masih belum ready. Tapi dengan keadaan saya nampak sekarang ni, dengan View telah produce high quality almost 7-8 projek, iQIYI lebih kurang 5-6 projek, Amazon Prime also produce local content for almost few more projects. Saya rasa kru kita memang dah ready lah. Tiada istilah ataupun kalau foreign producer kata our crew is not ready tu, dia tak boleh cakap itulah. And but record memang dah ada. And production kita tengok daripada iQIYI View memang good quality. We can also be part of those high end production. So again, any producers, Warner Brothers ke Universal yang akan datang nanti, kita mesti pantau mereka daripada awal. Dan kalau boleh
again saya menggunakan kaedah di mana proses seperti ambil SPP, proses daripada Puspal, ini kita kena lihat balik. Kadang-kadang Puspal ni memanglah mereka masih lagi dalam keadaan di mana nak perbaiki, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang seperti soalan yang diajukan oleh Kak Akmal tadi. Kalau Puspal pun memahami tentang perkara ini, mungkin bila dia dapat satu permohonan antarabangsa, terus dia tanya persoalan, 70% boleh ke local crew? Kalau tak boleh, kita kena jual mahal lah sikit, kan? Sepatut begitu, bukan hanya menerima saja. Baik, terima kasih Datuk. Kita dah hampir kepada penutup. Kalau saya boleh menerima satu sahaja soalan, kalau tidak ada, saya ingin Datuk buat kesimpulan sebab Datuk kena bergerak awal ke Kuantan. So ada program retreat dengan kementerian selama 3 hari tu 3 hari. Kalau ada apa-apa soalan? Tak ada Tak ada. Baik tu. Untuk yang kali terakhir lah soalan. Apakah kejap lagi Datuk tak ada? Ada soalan? Maksudnya tiada ucapan daripada, ada soalan? Tak ada Okey. Kejap lagi Datuk tak ada untuk pergi ke Kuantan, jadi Datuk takkan berucap untuk merasmikan program kami. Jadi Datuk Chairman yang akan berucap nanti untuk merasmikan. Jadi apakah harapan Datuk ataupun pesanan Datuk kepada sektor pekerja filem sempena hari ini tu? Hari sambutan Hari Kru Filem Malaysia, tak pernah orang sambut. Tiba-tiba kita sambut ni tahun kedua. Jadi sudah tentulah apa harapan Datuk lah. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Cik Khalil. Harapan kita adalah make sure kita nak jadikan industri ini betul-betul profesional, kan? Kalau boleh orang daripada industri lain, kementerian lain nampak memang industri ini memang profesional dan kita ni ada tahap yang tinggi lah. Lepas tu dari sini saya punya harapan terutama kali pada Profima lah, persatuan yang mengelolakan kru-kru belakang tabir ini. Kita inginkan persatuan tu pun strong. That's why saya punya first 1-2 weeks bila saya masuk Finas, memang saya jumpa semua persatuan. Saya inginkan semua persatuan kuat. Apabila persatuan kuat, kita punya industri pun dengan kru semua kuat. So kita tak boleh hanya melihat Finas akan menjaga kru ataupun persatuan saja menjaga kru. Sebenarnya Finas bersama persatuan, kita akan make sure yang the full ekosistem kita ni terpelihara dan kita kena bawa ke tahap yang lebih tinggi. Memang kalau boleh kita nak positionkan Malaysia sebagai hub perfilman di mana kita boleh mewar-warkan kita punya kru ni setanding dengan antarabangsa. Itu yang kita inginkan. Dengan cara inilah kita boleh naikkan kita punya pekerja punya income, salary, punya semua sebagainya. Kadang-kadang kita tahu kadang kru ni dia ada dia punya naik dan turun. Kan? Bila dia turun, apa program-program yang kita boleh still continuekan dia punya career. So continuation tu penting. So di sini saya lihat bukan setakat hanya job creation, tapi apakah input-input lain seperti latihan, bagaimana kita bawa kita punya sifu-sifu sekalian ke universiti, seperti apresiasi di universiti, biar budak-budak di sekolah pun dengar daripada abang-abang kita di sini yang ada pengalaman tu untuk bercerita. Saya rasa perkara ini kadang-kadang kita lupa, kan? Kadang-kadang yang generasi baru ni dia tak tahu pun siapa dia punya mentor, kan? Dia tak ada mentor-mentee punya program. So kalau boleh Finas kita jangan cerita hanya dana dan job creation. Kalau boleh saya nak cerita banyak lagi perkara, kan? Kita nak berjumpa dengan komuniti di luar sana, bagaimana kita boleh bawakan kru-kru ataupun contoh yang kru yang telah bekerjasama dengan pihak antarabangsa untuk kongsi dia pengalaman dengan kru-kru yang baru. So benda ni juga akan memberi sedikit sebanyak income juga kepada kerjanya kru dari segi latihan. So saya pun juga akan jumpa dengan beberapa universiti untuk kita kerjasama. Saya nak cadangkan juga kepada universiti untuk membawa kita punya pengajar-pengajar industri ni kepada universiti. So sekurang-kurangnya terisi juga dia punya masa tu, kan, untuk kalau dia ada
kan, gap untuk the next punya production, mungkin dia ada free time, kita bawa mereka ke universiti. So perkara ni yang saya rasa saya nak war-warkan dan make sure Finas kita buat semua-semua ni. Seperti yang saya katakan pada awalnya, memang saya akan bawa ini ke peringkat atas dan ke kementeri untuk jadikan hari ini sebagai hari kru. Dan dan kalau boleh progres begini kita teruskan, bukan hanya pada 1 Februari saja. Saya kalau boleh tiap-tiap 2 bulan sekali kita adakan acara begini pun bagus. Yang pentingnya kita bertemu dan berkongsi input dan pengalaman. So lagi banyak input dan pengalaman yang Finas terima, kita akan buat satu program yang lebih bermanfaat kepada industri. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Dato' Azmir, panel utama kita dalam program Bual Bicara bersama CEO Finas hari ini. Satu tepukan gemuruh kepada Dato' Azmir kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah berakhirnya program slot pertama kita pada hari ini, dan saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Silakan.